Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku Farid Ali. Dalam video kali ni aku nak share dengan korang semua beberapa benda yang korang perlu ada semasa merawat kucing yang sedang kena parvo. Benda-benda ni adalah hasil info yang aku dapat. Video sebelum ni aku ada upload bagaimana kucing aku terkena virus parvo. Yang pertamanya mati, dan sekarang ni kucing aku yang kedua dah disahkan kena virus parvo. Jadi informasi-informasi yang aku dapat ketika kucing aku kena virus parvo adalah bagaimana cara untuk merawatnya. Perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah membawa kucing kita ke veterina. Tujuannya adalah untuk memastikan kucing kita terkena virus parvo ataupun tidak. Yang kedua adalah untuk mendapatkan nasihat daripada doktor pakar mengenai penyakit virus parvo ni dan cara-cara menanganinya. So, kali ni aku dapat dua informasi, satu daripada klinik dan satu daripada rakan-rakan yang sama membela kucing. Kiranya kucing kita terkena virus parvo, maka doktor akan memberikan kucing kita ubat antibiotik. Antibiotik ini tujuannya adalah untuk mengelakkan kucing kita terkena penyakit lain selain daripada virus parvo. Kerana apabila virus parvo ni menyerang kucing kita, dia akan menyebabkan dalaman kucing kita mudah terjangkit dengan penyakit lain. Selain itu, doktor juga akan bagi multivitamin untuk kucing kita. Multivitamin ni sangat penting untuk kucing kita yang terkena virus parvo, kerana kucing yang terkena virus parvo tidak akan makan dan tidak akan minum, dan ini akan menyebabkan dehidrasi kepada kucing kita itu, yang akan membuatkan mereka lemah dan mati. So, multivitamin sangat penting untuk meningkatkan selera makan kucing kita. Yang ketiga, doktor akan bagi kita ubat untuk imunisasi kucing kita. Tujuan untuk ubat imunisasi kucing ni adalah untuk meningkatkan tahap imunisasi kucing kita. Kerana apa yang aku tahu, kucing yang terkena virus parvo tidak ada ubatnya daripada apa yang doktor katakan pada aku. Tetapi cara untuk kucing melawan virus parvo tu adalah melalui antibodi badan kucing itu sendiri. So, kucing itu perlulah antibodi badannya kuat supaya dia dapat melawan virus yang sedang menyerangnya tu. Jadi, ubat untuk imunisasi kucing sangat-sangat penting. Yang keempat, sekiranya waktu virus parvo menyerang kucing kita terkena cerit berit, doktor akan memberikan ubat cerit berit untuk kucing kita supaya kucing kita tak lagi kena cerit berit. So, apa yang aku ceritakan tadi adalah daripada pihak doktor yang kita bawa ke veterina. Yang kedua, suplemen-suplemen luar yang kita perlu ada untuk merawat kucing kita yang sedang kena virus parvo. Yang pertama yang aku kongsikan dekat korang, kita mestilah kena ada transfer factor. Transfer factor ni sangat terkenal di dalam dunia kucing, kerana ramai sangat owner-owner kucing yang mengamalkan transfer factor ni ketika kucing terkena virus parvo dan mereka memberikan kucing mereka ni transfer factor ni. So, kalau korang boleh lihat dekat dalam ni, transfer factor ni berbentuk kapsul. Kapsul ni kita boleh buka dan kita masukkan dekat dalam mangkuk kecil, kita tabur air, and then kita picit dengan picagari dan kita suapkan ke dalam mulut kucing kita. Yang kedua, kita memerlukan glukos. Glukos ni kita boleh dapatkan di kedai-kedai runcit ataupun di mana-mana shopping mall. Tujuan glukos ni adalah untuk memberi tenaga kepada kucing. Yang ketiga, kita memerlukan rumput helikopter. Rumput helikopter ni sangat-sangat membantu air rebusan dia. Kita boleh menggunakan air rebusan ni untuk merawat kucing yang terkena virus parvo. Ini pun aku gunakan dalam tempoh proses rawatan kucing aku yang sedang terkena virus parvo. Rumput ni aku dapatkan daripada kawan isteri aku. So, rumput helikopter ni korang boleh rebus. Caranya adalah rebus rumput helikopter ni dengan 2 cawan air sehingga air itu berubah menjadi kepada 1 cawan. So, air rebusan helikopter ni juga boleh diberikan kepada kucing yang sedang terkena virus parvo. Satu lagi info penting yang aku lupa bagi tahu kat sini, aku beli ubat imunisasi brand Himalaya ni dekat pet shop sebab kucing sangat-sangat memerlukan ubat imunisasi untuk meningkatkan tahap imunisasi badan mereka untuk melawan virus parvo ni. Yang keempat pula, aku persediakan kucing aku wet food. Biasanya kucing yang terkena virus parvo tidak mahu makan dan tidak mahu minum. So, waktu ni wet food sangat-sangat kita perlukan, kerana untuk menaikkan selera kucing tu, untuk menaikkan deria bau dia. Sebab kebiasaan kucing yang terkena virus parvo memang tidak akan makan. Wet food ni dia ada 2 jenis. Satu yang berbentuk pepejal. Okey, yang macam ni aku dah buka. Satu dia berbentuk pepejal. Satu lagi aku beli yang jenis seakan-akan bubur. Maksudnya dia punya wet food ni cair
kita boleh sedut pakai picagari dalam dicair, dan kita boleh suapkan kat kucing kita yang memang tak nak makan langsung, supaya mereka mendapat tenaga untuk melawan virus tersebut. Selanjutnya, perkara yang korang kena lakukan selepas pegang kucing korang yang terkena virus parvo tu, korang mesti kelorok tangan korang. Okey, ini adalah nasihat daripada doktor untuk aku. Ketika mana kalau kita pegang kucing kita yang sedang terkena virus parvo, kita hendaklah membasuh tangan kita dengan kelorok, dengan air bancuhan kelorok yang dah dicampurkan dengan air. Kadar campuran kelorok dengan air adalah 1 penutup kelorok bersamaan dengan 30 ml. So korang kalikanlah, kalau korang dapatkan contoh macam 60 ml bersamaan dengan 2 penutup. Dan perkara lain yang penting, sewaktu kucing kena virus parvo, rumah kita hendaklah sentiasa di mop hari-hari. Satu hari mesti mop 1 kali. Tujuan dia kerana waktu virus parvo sedang menyerang kucing, virus tu sedang berada di dalam rumah. Jadi perkara yang kita perlu lakukan adalah dengan mop lantai rumah kita dengan kelorok. Mop lantai rumah kita dengan kelorok ni boleh dilakukan 1 hari sekali. Itu adalah perkara yang penting untuk mengurangkan kadar kebolehjangkitan lagi sekali. Kerana kucing kita yang terkena virus parvo ni, andai kata dia dah sihat nanti, dia boleh terkena lagi sekali kerana keadaan di dalam rumah yang sedang ada virus tersebut. Jadi tujuan kelorok ni adalah untuk mengurangkan kadar kebolehjangkitan tu berlaku lagi sekali. Jadi kucing kita perlukan penjagaan yang rapi daripada kita. Waktu sekarang ni aku dengan bini aku memang agak penat sikit, sebab apabila kucing kita kena virus parvo, kita akan jadi sedikit penat. Sebab banyak perkara yang kita perlu jaga dan banyak perkara yang kita perlu lakukan untuk kucing kita. Kerana kucing yang kena virus parvo sangat-sangat perlukan beri perhatian kepada mereka, supaya mereka terus kekal bertenaga, supaya mereka terus kekal dapat ubat-ubatan, supaya mereka terus dapatkan suplemen-suplemen untuk mereka melawan virus tersebut, dan dalam masa yang sama mereka boleh sembuh daripada virus tersebut. Jadi itu sahaja perkongsian aku pada hari ini. Aku harap video ni dapat memberi manfaat kepada korang yang baru first time kucing korang terkena virus parvo, yang masih tercari-cari bagaimana cara untuk merawat virus parvo dengan cara yang betul. Jadi aku mohon doanya korang supaya kucing aku ni sihat, aku dengan bini aku dapat jaga kucing aku dengan baik, mereka dapat sembuh daripada penyakit virus parvo ni. And next video aku akan share perkembangan kucing aku yang terkena virus parvo ni. Sebab sekarang aku tak nak duduk dekat dia, sebab keadaan kat dalam bilik yang aku kurung dia ni belum di mop. Jadi aku tak nak ambil risiko, sebab aku pegang handphone, pegang kamera. Jadi aku tak nak virus tu merebak, sebab virus ni boleh juga merebak daripada kita punya tangan, apa yang kita sentuh dan apa yang kita pegang dekat kawasan sekitar tu. Jadi aku buat video ni secara ilmiah dan tunjuk sedikit sebanyak apa yang kita perlu gunakan semasa merawat virus parvo kita. Okay, next video aku akan share dekat korang perkembangan terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.